Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya, dan salam pejuang. Hari ini saya buat satu live khas ya, khas untuk membongkarkan atau membuat pendedahan penuh ya, pendedahan penuh yang telah saya janjikan sekian lama ya, berhubung sebab sebenar UMNO atau kepimpinan UMNO MKT begitu takut untuk menarik sokongan UMNO daripada Perikatan Nasional ya. Kita pun, saya rasa saudara-saudari pun dah tahu, dah muak dengan segala kenyataan ya. UMNO sekarang ni bagaikan parti 1000 kenyataan, 1000 langkah, kosong hasil dia. Atau minta maaf lah yang terasa, kalau ada yang terasa kat bawah tu, kat sana tu, bagi saya di bawah kepimpinan ni ya, yang dikawal oleh Zaid Hamidi dan secara tidak langsung oleh Najib, dah jadi parti tin kosong. Bukannya parti pejuang maruah Melayu, bukannya parti pejuang bangsa Melayu. Itu semuanya dalil, itu semuanya propaganda. Ini dah jadi parti tin kosong. 1001 kenyataan, 1001 press statement, tapi semuanya sandiwara, hasil dia kosong, telur ayam. Jadi babak telur ayam tu boleh kita katakan parti cak ayam lah. Minta maaf, jangan terasa sebab ini bukan saya. Ini disebabkan apa orang kata, jasa baik Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan Presiden secara tidak langsung Datuk Seri Najib Tun Razak ya. Ini yang menjadikan parti itu parti cap ayam. Jadi hari ini saya nak buat pendedahan penuh sebab benda ni saya dah lama janjikan. Lama saya dah janjikan apa sebenarnya berlaku. Sebab setakat ni saya dedah sekerat sini, sekerat sana ya. Sebab ada satu perkara yang saya tidak ingin dedahkan, sebab saya tunggu sehingga penghujung bulan Mac sebelum saya dedahkan. Okey. Baik, saya mulakan. Saudara-saudari tentu ingat dah lama, di sekitar hujung tahun lepas, saya pun dah bongkar UMNO ni sebenarnya dia akan tunggu sehingga hujung bulan Mac yang menjadi cut off point sebelum dia buat apa-apa keputusan konkret ya, berhubung dengan pilihan raya umum ke-15 dan kerjasama UMNO dengan PPBM. Saya dah beritahu awal dah, bukan sekali, bukan dua kali, berpuluh kali. Okey. Dan kalau saudara-saudari imbas kembali live saya yang dulu-dulu tu, anda akan dapati bahawa saya telah beberapa kali berjanji bahawa pada penghujung Mac saya akan buat satu pembongkaran, satu pendedahan yang pasti anda tertunggu-tunggu. Jadi untuk live ni saya harap anda beramai-ramai lah kongsi ya, sebarkan supaya benda ni sampai kat telinga Presiden UMNO Zaid Hamidi, de facto Presiden UMNO iaitu Najib Razak, dan pejuang-pejuang Najib dan Zaid, yang seorang tu yang paling lantang, kelentong, fitnah dan sebagainya, biar sampai kepada telinga mereka. Lepas tu biar kita tunggu apakah maklum balas daripada pihak-pihak ni ya. So saya akan buat pendedahan sekarang dan anda boleh nilai ya, sebab kebelakangan ini banyak sangat propaganda dimainkan, banyak sangat persepsi ditimbulkan, banyak sangat fitnah. Jadi saya biarkan mereka buat supaya anda dapat lihat sendiri bagaimana hujah mereka berubah hari demi hari. Sebenarnya tidak satu pun yang menjadi kenyataan, tetapi apa yang saya beritahu bahawa hujung Mac adalah cut off point tepat. Okey, baik. Jadi mengapa hujung Mac? Kita mula sana. Terus kepada pendedahan utama. Mengapa hujung Mac? Jadi setelah banyak pendedahan yang saya buat, orang tertanya-tanya, saudara Regi J. Ritaudin ni dah banyak cerita tetapi masih belum beritahu mengapa penghujung Mac, mengapa Zahid dengan Najib ni nak beli masa sehingga penghujung Mac. Okey.
Jadi penghujung Mac ni adalah satu tarikh ataupun masa yang signifikan sebab berkemungkinan tinggi, di dalam politik kita tidak boleh kata 100%, tapi berkemungkinan tinggi pilihan raya umum ke-15 akan berlaku pada bulan Jun. Okey. Banyak sebab, tapi tidak mustahil ianya akan ditangguh lagi, tapi banyak sebab, ya. Banyak sebab di penghujung bulan Jun. Jadi MKT UMNO ni yang memang dikawal oleh Najib dan Zahid, saya dah beritahu banyak kali, ya, sebab Najib dan Zahid ni adalah tim A ataupun kluster mahkamah, mengetuai kluster mahkamah yang minoriti, hanya dapat sokongan 5 lagi ahli parlimen, tak sampai 15%, ya, pemimpin bahagian, ya. Tetapi walaupun minoriti, mereka pegang MKT. Jadi MKT ni dia tak boleh dia perlu ada satu tarikh cut off, ya, satu tarikh deadline. Sebab dia walaupun dah tahu pilihan raya akan berlaku bulan Jun, tapi dia tidak boleh ambil risiko ataupun tidak boleh tergantung begitu sahaja. Mana tahu pilihan raya tidak diadakan bulan Jun, dia diadakan bulan Julai ke Ogos ke, dia tidak boleh. Kalau kita tidak ada deadline, kalau kita tidak ada satu tarikh di mana tarikh itu menjadi cut off point, maka susah nak merancang. Jadi satu keputusan rahsia telah dibuat awal-awal lagi bahawa penghujung Mac akan menjadi cut off point sebelum langkah seterusnya diambil oleh kluster mahkamah. Jadi kalau saudara-saudari ingat, penangguhan PAU dulu dibuat atas alasan PKP. Saya hari ini beritahu itu hanya alasan. Jadi kebetulan berlaku PKP, jadi bolehlah guna alasan PKP. Hakikatnya sememangnya dari awal lagi ada rancangan untuk menangguh PAU ke hujung bulan Mac. Mengapa hujung bulan Mac? Sebabnya andai kata pilihan raya umum ke-15 berlaku pada bulan Jun. Jadi kalau kita congak, parlimen seharusnya dibubarkan bila-bila antara bulan April hingga Mei. Sebab sebaik selepas parlimen dibubarkan, okey, ada tempoh 60 hari sebelum dalam tempoh 60 hari wajib diadakan pilihan raya. Okey. Jadi kalau benar pilihan raya, contoh, saya beri contoh, pilihan raya berada di penghujung Jun. Jadi bermula di penghujung April, parlimen boleh dibubarkan, ya, atau awal bulan Mei, pertengahan Mei, awal bulan Jun, atau kalau mereka nak pendekkan tempoh kempen, pertengahan bulan Jun pun parlimen boleh bubar. Tapi kita ambil tempoh maksimum ni, jadi yang paling selamat kalau kita anggarkan pilihan raya akan jatuh pada bulan Jun, jadi parlimen boleh dibubarkan bila-bila antara bulan April hingga Jun. Jadi sebab itu keputusan dibuat, keputusan rahsia ni, bahawa PAU perlu diadakan pada penghujung bulan Mac. Okey, mengapa penghujung bulan Mac? Itu satu sebab. Okey, satu sebab. Jadi dalam tempoh itu sebelum PAU tu, kluster mahkamah ni yang diterajui oleh gandengan Najib dengan Zahid, walaupun Zahid adalah presiden, akan cuba tarik masa. Jadi pelbagai mesyuarat telah diadakan. Kita dah tahu mesyuarat ahli-ahli parlimen, mesyuarat ini, mesyuarat itu. Berulang kali majoriti pemimpin bahagian atau akar umbi telah memberitahu secara jelas kepada Zahid bahawa UMNO majoritinya memang tidak ingin kerjasama dengan PPBM berkuat kuasa serta-merta, bukannya pada selepas parlimen dibubarkan, ya, berkuat kuasa serta-merta. Okey. Tetapi apabila MKT membuat kenyataan rasmi ataupun membuat kenyataan secara senyap, dia tulis surat kepada Muhyiddin, dia buat ikut suka hati dia. Dia kata keputusan telah dibuat bahawa PPBM dan UMNO tidak akan kerjasama pada PRU, tetapi selagi parlimen belum dibubarkan, kerjasama itu akan berterusan. Ini bukan kehendak majoriti, ini adalah kehendak kluster mahkamah. Dan dia buat secara senyap surat tu. Akhirnya bila terbongkar, maka marahlah pemimpin cawangan, pemimpin bahagian, sebab kita tak nak tunggu sampai parlimen dibubarkan, kita nak putus hubungan sekarang. Okey. Tapi surat tu dibuat secara senyap dan akhirnya terbongkar apa yang sebenarnya MKT tulis kepada Muhyiddin.
Maknanya, saya ulang ya, kita akan tunggu sehingga Parlimen bubar, baru kita akan putuskan hubungan. Jadi betul kata Tengku Tan Sri Razali Hamzah, buat apa nak tunggu? Buat apa nak tunggu? Okey, saya cerita buat apa mereka nak tunggu. Nak membeli masa. So, dalam nak membeli masa tu, Zahid, MKT, ya, khususnya Zahid ni beritahu tak apa, keputusan akhir akan dibuat di PAU. Kalau dah nak keputusan akhir dibuat pada pilihan raya Perhimpunan Agung UMNO, buat apa sebelum tu buat banyak mesyuarat dan kenyataan? Mesyuarat demi mesyuarat demi mesyuarat, kenyataan demi kenyataan, buat apa? Buat apa buang masa media, buang masa wartawan, buang masa saya, buang masa semua? Baik, tunggu terus PAU. Sebabnya korang nak beli masa, lepas tu bila dah terbongkar bahawa MKT ni sebenarnya tidak membawa suara majoriti, maka kluster mahkamah dah gegar. Mungkin akan berlaku tindakan drastik dari dalam, mungkin ada EGM ke apa untuk tumbangkan Zahid. Jadi sebenarnya Zahid tak nak hilang kuasa, MKT tak nak hilang kuasa. Jadi mereka cuba lengahkan. Kita tunggu sehingga PAU. Kemudian PAU ditangguh ke hujung Mac. Jadi semua ni adalah untuk membeli masa. Dan dalam masa tu Zahid masih boleh berkuasa. Jadi mereka buat mesyuarat demi mesyuarat untuk memuaskan hati ahli-ahli parlimen, memuaskan hati kepimpinan bawahan, supaya mereka sentiasa meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Biar marah pun tak apa dalam mesyuarat, biar mereka selah Zahid pun tak apa, tapi asalkan mereka ada ruang untuk bersuara. Jadi kelihatan seolah-olah kepimpinan tinggi nak tahu apa yang mereka nak. Jadi dalam banyak-banyak mesyuarat ni, mereka tengah sibuk membincangkan, meyakinkan kepimpinan UMNO untuk tarik sokongan daripada PPBM. Mereka tak sedar sebenarnya Zahid sedang menarik masa. So, mengapa nak tarik masa? Okey, sebab nombor satu, kita tahu UMNO tidak ada calon Perdana Menteri. Sebab kalau kita lihat, UMNO ni dikuasai oleh kluster mahkamah yang bukan hanya tidak mewakili majoriti UMNO, tidak ada sesiapa yang layak jadi calon Perdana Menteri. Macam mana anda nak calonkan Zahid sedangkan ada pelbagai tuduhan jenayah? Ini bukan soal kita nak bincang hari ini. Ini bukan soal benar atau tidak tuduhan tu, ada konspirasi ke tidak. Itu tolak tepi. Hakikatnya memang ada tuduhan mahkamah berat, iaitu tuduhan jenayah. Kalau sekadar tuduhan fitnah tu tak apa, boleh calonkan Zahid. Ini tuduhan salah guna kuasa, gubahan wang haram dan sebagainya. Jadi UMNO tidak ada calon Perdana Menteri dari kalangan pucuk pimpinan dia, dari kalangan MKT dan sebagainya. Jadi bila tidak ada calon, maka kepimpinan ni sudah pasti tidak sesuai untuk parti itu. Jadi seandainya Zahid tidak cuba tarik masa sehingga PAU, seandainya Zahid tidak lengahkan PAU sehingga ke hujung Mac, dah lama dah PAU diadakan. Lepas tu akan ada desakan untuk diadakan pemilihan UMNO dengan segera. Dan alasan yang akan diberikan oleh perwakilan adalah kalau UMNO tidak adakan pemilihan dengan segera, maka UMNO tidak akan ada calon Perdana Menteri. Dan sekiranya pilihan raya umum diadakan pada bulan Jun, maka UMNO akan terlewat kerana pengundi Melayu Islam tidak akan yakin mengapa sehingga sekarang UMNO tidak ada calon Perdana Menteri. So, kalau PAU diadakan awal, maka akan berlaku desakan dari perwakilan supaya Zahid berundur dengan sukarela. Dan kalau Zahid tidak ingin berundur, mereka akan gunakan cabang EGM, atau mereka melainkan Zahid bersetuju bahawa pemilihan UMNO diadakan awal. Jadi untuk mengelakkan perbincangan sedemikian dalam PAU, jadi Zahid dengan kluster mahkamah mengambil keputusan untuk melengahkan PAU sehingga hujung Mac, supaya benda ni hanya akan dibincangkan di PAU. Dan untuk mengelakkan perbincangan ini di PAU yang akan datang hujung bulan ini, maka mereka cuba alih perhatian umum dengan menimbulkan kononnya mungkin berlaku kerjasama dengan Anwar. Jadi sekarang Zahid dah tahu di PAU ni akan berlaku desakan untuk dia berundur. Kalau bukan secara terbuka, mungkin akan berlaku di kalangan para perwakilan ataupun bisikan dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan perkara ni,
Jadi mereka kena alihkan perhatian para perwakilan. Jadi ditimbulkan kononnya Anwar dengan Zahid ni sedang membincangkan kemungkinan berlakunya kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Dan bukan kata Zahid tak berbincang. Hakikatnya Anwar, Zahid dan Najib memang telah mengadakan pertemuan-pertemuan tertentu untuk membincangkan perkara itu. Tetapi perbincangan itu bukannya direstui oleh Barisan Nasional, bukannya direstui oleh Pakatan Harapan. Di belah Pakatan Harapan, Anwar mendapat tentangan hebat dari kalangan majoriti ahli parlimen dan kepimpinan di pelbagai peringkat dari PKR, dari DAP, dari Amanah. Ya, walaupun ada 2-3 pemimpin PKR yang sokong Anwar dalam isu kerjasama dengan UMNO, walaupun ada 2-3 pemimpin DAP dan 2-3 pemimpin Amanah yang sokong Anwar dalam isu kerjasama dengan UMNO, itu segelintir. Kita boleh namakan mereka kluster Anwar. Tapi majoriti ni dalam Pakatan Harapan ni Anwar tak dapat sokongan. Begitu juga Najib dan Zahid. Mereka ni buat ikut suka hati mereka, tapi tidak disokong oleh hampir semua kepimpinan di pelbagai peringkat dalam UMNO, MCA dan MIC. Jadi ini bukan perbincangan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional atau UMNO dengan PKR. Ini perbincangan antara kluster Anwar dengan kluster Mahkamah. Jadi mereka dedahkan, okey, ada perbincangan berhubung kemungkinan tu. Walaupun benda ni Zahid tahu akan memarahkan kepimpinan UMNO, tapi dia sanggup ambil risiko tu sebab tahu dia dah suruh semua orang tunggu sampai PAU. Jadi semua orang duk tunggu sampai PAU, sekurang-kurangnya kedudukan dia dalam UMNO selamat. Sekurang-kurangnya dia boleh timbulkan harapan sekiranya kita kerjasama dengan Anwar, maka gandengan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan akan mempunyai calon Perdana Menteri, iaitu Anwar Ibrahim. Atas alasan itu, dia walaupun majoriti marah, tetapi mungkin dalam majoriti tu mungkin ada segelintir tu, okeylah, kita beri peluang lah Zahid nak bincang dengan Anwar. Kita tengok apa yang berlaku. Walaupun kita tak setuju, tapi kita sabar dulu, kita tengok. Lagipun kalau apa-apa tak berjaya, kalau rundingan tu tak berjaya, kita boleh pergi ke PAU, kita boleh hentam Zahid. So sementara PAU tu kita tunggu. Itulah jenis cara pemikiran sesetengah ahli parlimen dan sesetengah pemimpin bahagian. Sebab itu Zahid lengahkan dan dia tidak takut untuk berbincang atau atau mengumumkan ataupun membongkarkan perbincangan dia dengan Anwar. So orang Zahid masih relevan. Orang akan kata kalau Zahid berjaya membuat satu rundingan yang boleh diterima oleh semua, maka tidak ada sebab lah kita nak singkirkan Zahid pada PAU. Jadi kita tunggu dan lihat. Walaupun marah, tapi kita tunggu dan lihat. So Zahid tidak takut untuk membongkarkan bahawa dia berbincang dengan Anwar. Dia tidak ada apa-apa rugi. Kalau dia tak buat apa-apa, kalau dia tak bincang dengan Anwar, dia nak bincang dengan siapa lagi? Kalau dia pergi bincang dengan Muhyiddin, garanti mungkin akan ada EGM mengejut untuk singkirkan dia. Jadi dia tak boleh buat apa-apa melainkan cuba berbincang dengan Anwar dan menimbulkan helah. Kononnya sesuatu sedang dirancang, kita tak boleh bongkar dulu. Tapi kalau benda ni berjaya, sebelum PAU kita akan umumkan supaya kita boleh bincang kat PAU. Jadi semua ambil pendekatan tunggu dan lihat. So dia tak takut. Sebab dia dah tahu the worst thing that can happen to me, perkara paling buruk yang boleh berlaku kepada saya ialah di PAU ada desakan saya undur. So lebih baik saya cuba sesuatu. Jadi dia berbincang dengan Anwar. Tetapi apa yang tidak diketahui oleh para perwakilan ialah kalau kita tengok Muhyiddin ni, atau kita tengok PPBM lah, sebab saya tak nak cerita Muhyiddin sebab saya tak ada bukti. Tapi belah PPBM ni, kalau kita lihat, mereka terdesak. Andai kata lepas PAU ni, semua orang dah tak terima dah apa-apa alasan yang hebohkan oleh Zahid. Kita boleh kerjasama dengan Anwar ke, kita boleh ini ke, itu ke. Andai kata tak ada apa yang berjaya, jadi apa yang perwakilan akan buat? Mungkin berlaku desakan menyeluruh agar Zahid letak jawatan. Dan sekiranya Zahid enggan letak jawatan, selepas PAU akan dibuat EGM. Mereka tak nak tunggu sampai AGM sebab ataupun mereka tak nak tunggu sampai pemilihan UMNO.
Sebab Zahid sudah pasti akan menarik pemilihan UMNO selepas PRU 15. Jadi mereka akan buat EGM. Jadi apa yang sebenarnya PPBM ni takut adalah, andai kata lepas PAU ni Barisan Nasional tiba-tiba tak tahan dengan Zahid dan mereka sebulat suara ambil keputusan Zahid nak kata apa, biar pergi kat dia, MP UMNO akan dan Barisan Nasional akan tarik sokongan dari Perikatan Nasional. Jadi Muhyiddin akan kehilangan sekurang-kurangnya sokongan 31 ahli parlimen. Bukan semua, sebab 8 ahli parlimen Barisan Nasional ni dah jadi kluster Muhyiddin. Sebab mereka ni berjawatan menteri, timbalan menteri, ya. Daripada 11 menteri dan timbalan menteri dalam Barisan Nasional, 8 dah jadi orang Muhyiddin. Jadi Muhyiddin akan hilang, bukan semua dalam Barisan Nasional, tapi sekurang-kurangnya 31 MP tu dia akan hilang. So sudah pasti Muhyiddin sebenarnya berada dalam keadaan terdesak. Sebab apa? PPBM dia perlukan jentera UMNO untuk pilihan raya. Jentera PAS tak cukup. Tak boleh. Dia perlukan jentera UMNO. Mengapa dia perlukan jentera UMNO? Sebab PPBM tak ada jentera, tak ada akar umbi dia. Jadi dia perlukan jentera UMNO. Okey. Sebab PPBM, PAS dan UMNO ni dia tahu. Depa masuk pilihan raya dengan formula apa sekalipun, sama ada PAS kerjasama dengan UMNO ke, UMNO kerjasama dengan PPBM ke, atau PAS, UMNO dan PPBM kerjasama ke, atau tak kerjasama ke, ketiga-tiga parti ini akan meraih undi bilangan kerusi dalam jumlah yang jauh lebih rendah daripada PRU 14. So mereka prestasi PPBM, PAS dan UMNO akan menurun. Tapi sekurang-kurangnya kalau mereka bersatu, jumlah kerusi PAS, UMNO dan PPBM tu boleh menjadikan ketiga-tiga mereka kingmaker. Sebab itu Muhyiddin beria-ia nak UMNO kerjasama. Tapi dia dah tahu Barisan Nasional ni majoriti tak sehaluan dengan Zahid. Jadi satu-satunya cara untuk memastikan bahawa Barisan Nasional bersetuju untuk kerjasama dengan PPBM sebelum PRU 15, sebelum Parlimen dibubarkan, ialah dalam PAU ni Zahid perlu ada desakan untuk Zahid berundur, supaya bila Zahid berundur, salah seorang dari dalam kluster menteri ni yang merupakan orang Muhyiddin boleh ambil alih kepimpinan UMNO dan kemudian bersetuju untuk kerjasama. Jadi itu sebenarnya yang dikendaki oleh Muhyiddin. Tapi andai kata tidak berjaya, Muhyiddin akan kena teruk. Sebab 31 MP UMNO atau Barisan Nasional mungkin tarik sokongan. Sudah semestinya Muhyiddin ataupun pihak tertentu dalam PPBM akan cuba berunding dengan PKR Anwar. Ya, akan cuba. Sebab Anwar ni, kalau Anwar diberi sesuatu yang menyebabkan dia bersetuju untuk kerjasama dengan PPBM, maka Anwar hanya perlu buat pengumuman. Walaupun ada ahli-ahli parlimen PPBM, PKR tak setuju, tapi Anwar tak kisah. Dia buat pengumuman PKR sokong Muhyiddin. Dan kemudian Anwar akan tarik 3-4 ahli parlimen dari DAP yang merupakan orangnya. Dia akan tarik 3-4 ahli parlimen Amanah yang merupakan orangnya, dan yakinkan mereka untuk turut sokong Perikatan Nasional. Jadi Muhyiddin busuk-busuk bolehlah dalam tempoh terdekat, dalam tempoh jangka masa terdekat, bolehlah dapat sokongan 40 hingga 41 ahli parlimen tambahan. Jadi andai kata Barisan Nasional keluar 31 ahli parlimen pun Muhyiddin tak tumbang. Okey. So sudah semestinya akan berlaku satu bentuk rundingan, mungkin dengan pihak tertentu dalam PPBM, dengan pihak tertentu dalam Anwar. Tapi apa para perwakilan PAU UMNO tidak tahu ialah, saya dipahamkan Najib dan Zahid merestui kemungkinan kerjasama PKR dengan PPBM. Okey. Andai kata dalam keadaan terdesak ni Zahid dan Najib ni, andai kata sebelum PAU ni Anwar berjaya masuk satu perjanjian dengan Muhyiddin. Andai kata, okey, Muhyiddin dah terdesak, Anwar pun terdesak sebab Anwar ni tak mau Tun kembali. Anwar tak mau Zahid disingkirkan. Kemudian selepas Zahid disingkirkan, tiba-tiba rancangan Muhyiddin untuk meletakkan orang dia sebagai peneraju UMNO tak berjaya. Jadi UMNO keluar seketul daripada menyokong PPBM. Kemudian UMNO masuk belah Tun Dr. Mahathir. Jadi Tun Dr. Mahathir akan memiliki jumlah sokongan yang jauh lebih tinggi berbanding dengan apa yang beliau ada sekarang. Sekarang pun dah ada beberapa ahli parlimen dari UMNO yang menyokong Tun. Esok kalau semua keluar seketul tu, mereka mungkin akan menghala ke Tun. Jadi Anwar tak nak. Jadi Anwar terdesak, Muhyiddin terdesak. Jadi kedua-duanya tidak mustahil memasuki perjanjian
untuk kelangsungan politik Muhyiddin dan untuk Anwar memastikan Mahathir tidak kembali. Jadi dalam perjanjian tu mungkin Muhyiddin boleh setuju, tak apa, PKR sokong saya, selepas 2-3 tahun saya beri jawatan Perdana Menteri kepada anda. Anwar memang dia akan tahu Muhyiddin ni sebenarnya akan permainkan dia, tapi dia akan masuk juga. Sebab misi pertama dia adalah untuk memastikan dalam PRU 15 kemungkinan untuk Tun menjadi kingmaker selepas PRU akan berkurang. Itu misi pertama dia. Kemudian Zahid dan Najib dan kluster mahkamah akan sokong. Andai kata berlaku perjanjian antara Muhyiddin dengan Anwar sebelum PAU, Perhimpunan UMNO Agong ni, sebelum hujung bulan Mac ni, maka Zahid akan pergi ke perwakilan. Dia akan beritahu, kalau Barisan Nasional keluar daripada atau tarik sokongan sekarang daripada Muhyiddin, tak ada gunanya. Sebab PKR dah masuk, 4 ahli parlimen DAP dah masuk, 3 ahli parlimen amanah dah masuk, tak ada guna. Jadi lebih baik kita kerjasama dengan Perikatan Nasional sampai PRU 15. Kalau Muhyiddin nak tarik PRU 15 pun tak apa, kita bersama. Tapi kita secara rahsia kita kerjasama dengan Anwar supaya PKR dan Barisan Nasional jadi satu blok yang kuat dalam kerajaan. Kemudian selepas PRU 15, kita cantas Muhyiddin dan kita jadikan Anwar Perdana Menteri. Dan kebarangkalian perwakilan akan bersetuju adalah lebih tinggi. Jadi sebab itulah mereka membeli masa dan melengahkan Perhimpunan Agong UMNO yang saya dah beritahu dulu. Tetapi kalau saudara-saudara nak tahu, saya dipahamkan segala usaha rundingan antara Anwar dengan pihak tertentu dalam PPBM tidak mencapai apa-apa hasil setakat ini. Dan segala usaha Zahid dan Najib untuk meyakinkan para perwakilan bahawa beri Anwar masa sesuatu akan berlaku tidak berjaya. Dan para perwakilan, malah pemimpin-pemimpin bahagian khususnya, sedang marah dan tidak sabar untuk diadakan PAU supaya satu desakan boleh dibuat agar kepimpinan UMNO diubah. So setakat ni semuanya gagal. Okey, setakat ni semuanya gagal. Jadi bila semua dah gagal, apa Zahid akan buat pada PAU? Okey, Zahid akan pergi kat Perhimpunan Agong UMNO dan dia akan pura-pura dah tahu semua rancangan dia dengan Anwar dengan Najib ni semua dah tak berjaya, semua kantoi. Usaha Anwar untuk kerjasama dengan PKR dah kantoi. Usaha Zahid untuk yakinkan UMNO supaya kerjasama dengan PKR kantoi. Usaha Anwar untuk yakinkan Pakatan Harapan kerjasama dengan UMNO kantoi. Jadi Zahid akan pura-pura untuk bersetuju. Baik, saya dah ambil masa untuk memikirkan dan saya setuju dengan semua bahawa kita perlu putuskan hubungan dengan PPBM. Kita putuskan awal bulan depan, atau kita beri tempoh kat Muhyiddin untuk bubar parlimen sehingga pertengahan bulan April atau hujung bulan April. Nampak? Dia akan beli masa lagi. Sebab itu dia tangguh sehingga bulan Mac, supaya kalau dia rancangan dia dengan Anwar dengan Najib ni semua tak berjaya, dia akan alih perhatian kepada pilihan raya. Okey, kita putus hubungan sekarang. Kita putus hubungan, kita masuk pilihan raya, setuju masuk pilihan raya sebagai Barisan Nasional sahaja, dan kita beri had masa pertengahan April atau hujung April supaya nak bubar parlimen. Jadi apabila dia bercakap demikian, fokus perwakilan adalah ke arah pilihan raya, perbincangan ke arah pilihan raya. Dia alih perhatian daripada isu kepimpinan UMNO. Jadi perwakilan tidak akan lebih bertumpu kepada setuju tak setuju. Kita tekan Muhyiddin untuk bubar parlimen pada pertengahan April atau hujung April. Mereka tidak akan ada masa untuk berbincang setuju tak setuju, kita suruh Zahid letak jawatan. Apa yang saudara-saudari nampak setakat ni, semua ni adalah kerana Zahid takut kehilangan jawatan, adalah kerana Najib takut kehilangan jawatan. Kerana sekiranya Zahid kehilangan jawatan, perjuangan mereka tidak boleh guna UMNO untuk menekan Muhyiddin untuk masuk perjanjian dengan Anwar untuk bersetuju menolong kluster mahkamah supaya tidak dikenakan tindakan
contohnya masuk penjara dan sebagainya, untuk cuba dia boleh guna, dia tidak lagi boleh gunakan UMNO dan Anwar untuk tekan Muhyiddin supaya ada bantuan daripada pihak tertentu, mungkin Muhyiddin, agar mahkamah tidak ataupun mendapati mereka tidak bersalah sebagai contoh. Mungkin itu yang mereka harapkan. Jadi tidak ada lagi sebab tak ada jawatan. Jadi semua yang berlaku ni adalah sebab Zahid takut hilang jawatan. Semuanya ditipu. Para perwakilan ditipu. Ya. Perbincangan, kalau ada mana-mana pihak dalam DAP yang kata, oh, mungkin juga apa yang Zahid cakap ni benar, kita boleh kerjasama, mereka juga ditipu. PKR ditipu oleh Anwar dengan Zahid. Semuanya ditipu. Malah Anwar ditipu. Sebenarnya Anwar ditunggang. Ini semuanya muslihat Zahid untuk cuba elak diri dia daripada hilang jawatan. Dan kalau Zahid hilang jawatan, Najib tak akan ada apa-apa pengaruh lagi dalam UMNO, sebab kepimpinan baru akan pastikan kluster mahkamah ni dipinggirkan. Ya, dan kemungkinan tinggi apabila Zahid dah tak ada, Najib dah tak ada, UMNO akan menghala ke arah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kesimpulannya, Ummah ni kalau dah diperbodohkan dulu dengan perjuangan penyatuan ummah kononnya, ni dah diperbodohkan sekali lagi oleh Zahid dan kluster mahkamah. Saya tak setuju usaha tertentu, contohnya oleh Anwar Musa yang menjadi jurucakap PPBM, usaha tertentu oleh Muhyiddin atau orang-orang dia untuk cuba ambil alih UMNO, untuk cuba pengaruhi kepimpinan UMNO, untuk cuba ubah kepimpinan UMNO. Saya tak setuju. Tapi saya tak kisah. Sebab itu kau tak lihat saya menyelar Anwar Musa, menyelar Muhyiddin. Buat apa kau masuk campur urusan UMNO? Saya tak selah. Sebab saya tak kisah. Kalau saya jadi Muhyiddin, saya akan buat sama. Sebab apa? Sebab kepimpinan kluster mahkamah ni kepimpinan yang paling tak boleh diharap, paling banyak memainkan isu agama, paling banyak memainkan isu perkauman. Contoh mudah saya beri. Contoh mudah, baru-baru ni isu kalimah Allah. Ada seorang ahli MKT ni, ini kira orang Najib dengan orang Zahid ni, oh kita Melayu Islam perlu turun ke jalan dan sebagainya. Punya bodoh. Kalau baca kehakiman, salah satu faktor pendorong utama kepada keputusan hakim agar supaya kalimah Allah ni boleh digunakan oleh penganut agama Kristian adalah satu surat yang ditulis oleh Najib, adalah satu keputusan yang dibuat oleh kabinet Najib dulu yang menzahirkan kemungkinan penggunaan kalimah Allah oleh Kristian. Jadi mereka memainkan isu agama ni. Kalau dulu kita perlu jatuhkan Pakatan Harapan. Sebab apa? Kita kena pastikan DAP tidak berkuasa lagi. Ini bukan soal sokong DAP ke tak sokong DAP. Ini soal hang dah jatuhkan Pakatan Harapan, kononnya sebab hang memperjuangkan nasib bangsa Melayu, kononnya sebab hang menjadi pejuang maruah Melayu. Tiba-tiba DAP yang dikira dulu anti Melayu, anti Islam ni, musuh utama Islam ni, sebab agama ni perlu diberi keutamaan, tiba-tiba boleh bincang nak kerjasama. Jadi buat apa kau runtuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan? Kemudian satu helah lagi BN ni, Barisan Nasional ni, kita perlu pantau kerajaan. Pantau apa? Kepala otak hang nak pantau kerajaan? Hang lah kerajaan. Sebab kerajaan sekarang, Zahid ni sedang merapu. Kerajaan sekarang bukannya kerajaan Perikatan Nasional, ianya kerajaan gandingan Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional. Sebab menteri dan timbalan menteri dari UMNO sahaja berjumlah 11. Jadi kalau UMNO dah jadi parti yang begitu bodoh, begitu balol sekali pun, dah dengan adanya kepimpinan Zahid dan secara tidak langsung Najib ni yang menjadi penasihat Barisan Nasional ni. Jadi kalau Muhyiddin nak kuburkan UMNO ke, kalau dia nak batalkan pendaftaran UMNO ke, buat apa aku peduli? Yes, saya bukan penyokong Muhyiddin. Saya langsung tidak mendukung perjuangan Muhyiddin. Saya menentang
kerajaan. Tapi Baba UMNO ni, why the hell should I care? Sebab ini perosak, perosak bangsa. Dia guna isu bangsa ni supaya dia je kekal relevan. PPBM pun banyak cacat celah dia, PAS pun petik dalil. Tapi dalam soal UMNO ni, I don't care. Okay. Dan saya harap perwakilan ni jangan terpedaya dengan hujah Zahid lagi. Jangan terpedaya dengan hujah kluster mahkamah lagi. Perkara pertama, tak kira lah UMNO nak bersama PPBM ke, UMNO nak bersama TUN ke, perkara pertama adalah balik kepada landasan dan logik bahawa UMNO tidak mempunyai calon Perdana Menteri. Justru kepimpinan UMNO ni perlu diubah. Beri Zahid had masa, jangan sebulan, 2 bulan, seminggu sudah. Kalau tidak, buat EGM, cantas budak ni, cantas Zahid ni, cantas semua. Tak guna. Dalam terlalu lama dah menjaja isu penyatuan ummah, memperbodohkan ummah. PAS pun sama, PPBM pun sama. Tapi sekurang-kurangnya mereka tak hipokrit. Kepimpinan dia memang dah macam tu. Tapi UMNO ni, dia sedang menipu semua. Dia cantas je, tak guna. Sebab kalau kau simpan orang-orang macam ni, memang takkan dapat. Memang UMNO sekarang ni pun ubah kepimpinan pun prestasi dia akan buruk. Tapi dengan adanya mereka ni bertambah buruk. Sekurang-kurangnya dengan ada kepimpinan baru ni, boleh pihak-pihak tertentu berbincang dengan lebih serius. Dengan Zahid ni kepala dia sama macam Anwar. Sama. Putak alam, putak belit. Tak boleh. Tak boleh sebagai presiden parti. Kalau ada orang tanya, mengapa Raya kau sibuk sangat dengan perkara ni? Sebab kau bukannya ahli UMNO. Memang pun. Tapi ini melibatkan isu kemasyarakatan. Sebab segala yang berlaku adalah bersangkut paut dengan kepimpinan UMNO yang telah mengganggu gugat kestabilan kerajaan terdahulu atas janji-janji palsu, atas alasan-alasan palsu yang akhirnya disedari oleh ummah sekarang bahawa semuanya satu kepalsuan. Jadi ianya sudah menjadi hak saya untuk melibatkan diri saya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dengan permasalahan dalaman UMNO. Ya. Jadi itulah pembongkaran saya hari ini. Dan sebentar lagi saya akan letak link ya kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa ya menyertai saluran Telegram saya. Jadi sehingga kita kembali ya, esok ke lusa ke. Sebab hari ini sahaja saya dah siarkan 2 live. Mungkin esok saya rehat ke atau esok saya buat live, saya tak pasti lagi. So sehingga saya kembali, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga dan salam pejuang.